Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini masih sambung matematik tingkatan 4 praktis kendiri 7.1b untuk soalan 3 dan 4. Jadi sebelum kita sambung, jadi jangan lupa subscribe channel Cikgu Ko, like dan share, dan jangan lupa buka loceng di tepi ya. Jadi kita sambung. Oke, praktis kendiri muka surat buku test 191. Oke, 7.1b. Oke, untuk soalan 3. Graf jalan masa di sebelah menunjukkan perjalanan Pranajita untuk tempoh 1/4 jam dengan membantu keretanya. PQ ialah perjalanan Pranajita dari tempat kerja ke sebuah pasar raya. Dan RS ialah perjalanan balik ke rumah dia. Maksudnya, sini ialah tempat kerja dia. Oke. Sini ialah tempat kerja dia, ini ialah pasar raya. Dan ini ialah rumah dia. Boleh faham? Okay. A. Hitung nilai T jika laju kereta semasa perjalanan dari tempat kerja ke pasar raya ialah 50 km per jam. Jadi, mesti perhatikan unit dia km per jam. Sini km tak jadi masalah, tapi sini adalah sistem 24 jam. Sistem 24 jam boleh rujuk jam, boleh rujuk minit. Terpulang macam mana kamu buat pertukaran dia. Jadi, ini ialah T yang kita nak cari. Jadi, ya sambung soalan 3. Okey, rumus laju masih kekal jarak bahagi masa ataupun pakai rumus kecunang Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Ingat rumus kecunang hanya dipakai untuk satu arah, laju punya satu arah sahaja. Sama ada arah pergi ataupun arah dia balik. Okey, jadi kita perhatikan dua koordinat dulu. 1P koordinat ialah 14, S ialah 1400, Y ialah 10. Dan sini S ialah T, Y ialah 30. Jadi ada dua koordinat kamu boleh tulis. Satu ialah 1400, 10. Ini kamu boleh letak S1, Y1. Satu lagi koordinat ialah T, 30. Dan ini kamu boleh letak S2, Y2. Okey, laju diberi maklumat laju ialah 50. Okey, 50. Y2 ialah 30 tolak 10. Ini ialah unit km. Tak jadi masalah. Ini ialah km per jam. Per T tolak 1400. Okey. Ini adalah sistem 24 jam. Okey. Jadi, kurungan pindah. Jadi, 50 tolak T tolak 1400 bagi pindah menjadi tolak sama dengan 20 km. Okey. Dan banyak pelajar di sini taruh masuk salah. Jangan taruh masuk sebab kalau kamu taruh masuk, kamu sudah campur unit gabung menjadi kacau-kacau. Sebab kenapa? Sebab 50 ini ialah km per jam. Unit dia. Dan ini ialah unit sistem 24 jam. Unit tak sama. Kalau unit tak sama, kalau kamu campur susah. Okey. Jadi apa yang kamu boleh buat ialah tak perlu takut. Terus pindah 50 ke sini. T tolak 1400 sama dengan 20 bagi 50. Okey. Soal selesai ya. Jadi T tolak 1400. Jadi 20 bagi 50. Okey. Jadi jawapannya 2/5 ataupun kamu letak perpuluhan 0.4. 0.4. Jadi apakah unit di sini? Mungkin banyak pelajar keliru. Cikgu, apakah unit di sini? Tak apa. Kita tengok atas sini ya. 30 tolak 10 jadi 20. Ini adalah 20 km, betul? Jadi ini ialah laju km per jam. Jadi km ini bagi potong. Tak ada lagi. Jadi yang tinggal ialah apa? Jam. Betul? Jadi maksudnya 0.4 ini merujuk kepada masa, iaitu jam. Boleh faham? Jadi cari T sama dengan 1400 campur dengan tambah lagi 0.4 jam. Okey, ini ialah sistem 24 jam. Jadi ini ialah jam. Jadi kalau kamu terus campur susah. Jadi tak boleh. Maksudnya kamu tukar ini jadi minit. Okey, ini taruh 60. Okey, maksudnya ini tukar jadi minit. Jadi kamu tekan kalkulator 0.4 taruh 60. Okey, 24 minit. Jadi menjadi 24 minit
Jadi baru kamu dapat campur. Sebab sistem 24 jam tak ada perpuluhan. Mesti hafal. Sistem 24 jam tak ada jawapan perpuluhan. Jadi kalau kamu campur 1400 tambah 0,4, kita tengok jawapan. Dia ada perpuluhan. Jadi macam mana nak tulis jawapan sistem 24 jam. Okey. Ingat sistem 24 jam tak ada perpuluhan. Jadi terpaksa kamu tukar. Taruh 60 tukar dia menjadi minit. Jadi baru kamu campur. T sama dengan 1424. Boleh faham maksudnya T di sini ialah masa ialah berapa? 1424. Maksudnya pukul petang, pukul 2 petang 24 minit. Okey, logik? Memang logik betul? Okey. A sudah siap. Jadi kita tengok soalan B. B1. Huraikan gerakan kereta yang mewakili garis lurus QR. Ini QR. Okey, seperti soalan video lepas soalan 1, betul? Ini pegung punya, tidak bergerak. Okey, QR. Jadi B1 huraian sangat senang. Okey, puan logika. Tulis okey, puan logika. Dalam keadaan pegung ataupun tidak bergerak pun boleh. Kamu tulis tidak bergerak, berhenti. Okey, dalam keadaan bergerak ataupun dalam pasaraya. Okey, dengan hal laju memang kosong betul, jadi tak perlu tulis hal laju. Jadi dalam keadaan pegung, tulis macam inilah. Okey, selama berapa minit? Kalau kamu tengok graf dia selama berapa minit? Okey, dari 1424 sampai 1530. Ini kamu boleh cari cari di tepi. Okey, kamu boleh buat pengiraan sedikit di tepi. Kamu boleh letak jam. Sebab ini jadual ini dia pakai sistem 24 jam. Sebab dia lebih susah sikit. Jadi kamu boleh letak 15.30. Okey, sini kamu boleh letak 14.24. Jadi tolak. Jawapan 15 tolak 14, 1 jam. Jadi 30 tolak 24, 6 minit. Okey, maksudnya 1 jam 6 minit. Betul? Jadi kamu sini boleh tulis selama 1 jam 6 minit. Ataupun kamu rasa cikgu jawapan ini macam pelik-pelik. Tak apa. 1 jam ialah berapa minit? 1 jam ialah 60 minit. Betul? 60 minit campur 6 minit. Jadi menjadi berapa? Jadi kamu boleh tulis 66 minit. Mana-mana satu pun boleh terima. Jadi kamu tulis salah satu jawapan. So cukup. Okey, jadi kamu boleh tulis 1 jam 6 minit ataupun 66 minit. Okey, huraikan garis lurus RS. RS adalah rujuk ini maksudnya dia balik, betul? Dia perjalanan balik. Okey, cikgu sudah cakap kalau nampak huraian gerakan mesti ada maklumat apa? Mesti ada maklumat jarak, mesti ada maklumat masa, dan mesti ada maklumat laju. Jadi, kita kena kira lah semuanya, okey? Jadi, kita kira laju dulu, boleh? Laju. Jadi, ada 2 koordinat. Seperti biasa, 1530. X, Y ialah 30. Dan ini ialah 1615, Y ialah 0. Maksudnya ada 2 koordinat. Jadi, kita kira laju dulu. Guna kecurangan. Okey, satu ialah 1530, Y ialah 30. Okey, jadi ini kamu boleh letak S1, Y1. Satu lagi ialah 1615, Y ialah 0. Jadi kamu boleh letak S2, Y2. Jadi laju 0 tolak 30 bahagi dengan 1615 tolak 1530. Okey, ini ialah sistem 24 jam. Jadi kamu mesti di tepi buat pengiraan sikit supaya tidak keliru. Jadi jam minit ini ialah 16, 15 tolak 15, 30. Okey, jadi kita tengok belakang 15 terdapat tolak 30. Jadi kamu pinjang. Jadi maksudnya ini menjadi 15. Ini tambah 60 lah. Okey, kita pinjang dari sini 1 jam. Jadi menjadi 75. Okey, jadi 75. Ini sudah jadi kosong sebab 15 tolak 15 jadi kosong. Jadi 75 tolak 30. Jadi jawapan ialah berapa? 45, betul? Minit. Okey, minit. Jadi maksudnya
Di sini ya, negatif 30, kamu bagi masa ialah 45 minit. Oh. Tapi soalan nak apa? Soalan nak jam, betul? Nak jam, oke, lebih senang sikit. Jadi maksudnya kamu kena bagi 60 lagi ya nanti. Negatif 30 per 45 per 60. Oke, kita nak tukar jadi jam. Jadi ingat, tukar unit kira dulu. 0,75 jam, boleh? Lebih senang. Jam. Jadi tekan lagi kalkulator. Bagi 0,75 negatif 40, oke? Negatif 40 km per jam, oke? Ingat, negatif cikgu sudah cakap, negatif ini ialah arah balik. Laju tak ada unit negatif, supaya itu kamu mesti jadi positif. Maksudnya perjalanan dia balik ialah laju dia ialah 40 km per jam. Oke, laju sudah ada. Satu lagi maklumat kita nak ialah jarak, betul? Jarak ialah 30, betul? Dari 30 sampai 0, jadi jarak ialah 30 km. Oke, masa tadi kita sudah kira, betul tadi? 45 minit, oke? Jadi 3 maklumat sudah ada. Laju ada, jarak ada, masa ada. Jadi boleh buat huraian? Boleh. Jadi kamu boleh mula buat huraian. Jadi puang logika. Oke, membantu membantu balik rumah dia. Kamu boleh tulis, mesti tulis balik rumah. Ya. Sejauh berapa km tadi? 30 km. Dengan laju berata. Tadi saya kira 40 oke, 40. Jangan letak negatif Ada yang pelajar letak negatif salah. Jangan letak negatif. Sebab negatif itu ialah arah dia balik. Jadi laju tak ada negatif. Jadi kamu tulis 40 km per jam. Dalam tempo berapa minit? 45 minit. Oke, sudah lengkap. Oke, huraian. Boleh ikut? Oke, akhir sekali kita tengok soalan 4. Encik Yusri bekerja di sebuah firma Guamam. Setiap hari Encik Yusri akan menghantar anaknya ke sekolah dalam perjalanan ke tempat kerja dengan menaiki kereta. OA garis tengok garis OA. OA ialah dari rumah. Oke, perjalanan dari rumah ke sekolah. Maksudnya A ialah sekolah. Dan AB ialah dari perjalanan dari sekolah ke tempat kerja. Maksudnya B ialah tempat kerja. Boleh faham? Maksudnya ini rumah, ini sekolah, ini tempat kerja. Okey? Boleh faham? Jadi A. Hitung nilai T jika kadar perubahan laju. Masih ingat dalam video. Okey, video sebelumnya cikgu cakap kadar perubahan jarak maksudnya ialah laju. Betul? Okey, laju. Itulah yang cikgu cakap. Kamu hafal satu. Tapi kamu mesti faham. Okey? Kadar perubahan laju rujuk kepada kadar perubahan jarak rujuk kepada laju. Jadi kamu boleh pakai rumus laju. Yang itu sama dengan jarak bagi masa ataupun rumus keturunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Dalam masa, okey, jadi maklumat diberi ialah 48 km per jam. Jadi cari nilai T. Soalan 4 A ya. Jadi rumus laju ataupun kadar perubahan jarak sama dengan jarak bahagi masa ataupun kamu boleh pakai rumus keturunan Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Boleh? Okey, supaya mereka masuk sama, hanya dia memainkan itu perkataan. Jadi dia cakap dari sekolah ke tempat kerja ini laju dia iaitu 48. Jadi kita memerlukan maklumat dua koordinat. Jadi kita tengok koordinat di sekolah ialah ini S ialah 10 tak jadi masalah. Masalah ialah Y ya. Y di sini ialah berapa? 12, betul? 8, 12, 16. Maksudnya peja 4, 4. Okey, boleh nampak? Ini peja 8, jadi kamu bagi 2, jadi peja 4 lah. Jadi 8 tambah 4, 12, 12 tambah 4, 16. Boleh? Maksudnya A di sini ialah, koordinat ialah
10, 12. Jadi kamu sini boleh letak S1, Y1. Okey. Lepas tu B di sini, T, S ialah T, Y ialah sama 32, maksudnya ini adalah 36. Okey. Tambah 4 lah. Jadi B di sini adalah T 36. Maksudnya ini adalah S2, Y2. Okey. Lepas tu kita semak unit sebab 48 sini pakai km jam. Jadi kita tengok jadual. Ini km, tapi ini minit. Unit tidak sama. Ada nampak ini unit tidak sama. Ini adalah minit. Nanti kamu mesti tukar unit. Dia sengaja kacau kamu. Jadi maksudnya nanti bawah ini mesti tukar. Jadi jarak Y2 ialah 36 tolak 12. Jadi ini unit km. Tak jadi masalah. Okey. S2 T. T tolak 10. Tapi ini ialah unit minit. Belum tukar. Jadi nanti kena tukar. Jadi 48 tekan kalkulator 36 tolak 12. Jadi jawapan ialah 24. Ini kamu mesti tukar. Jadi T tolak 10 per 60. Okey, mesti tukar unit. Ini ialah jam. Boleh faham? Okey, seterusnya ini jangan kacau dulu. Kita pindah T tolak 10 per 60. Okey, ini jam. Unit jam. Jadi sama dengan 24 per 48. Betul? Bahagi pindah jadi darab pindah menjadi bahagi. Jadi T tolak 10 bahagi 60. Okey, ini ialah unit jam. Jadi 24 bahagi 48. Jadi jawapan ialah 1 per 2. Okey. 1 per 2 ini ialah unit jam juga. Okey. Masa. Macam mana cikgu tahu? Sebab ini km. Ini km laju. Jadi km ini boleh potong. Jadi tinggal unit jam. Masa. Boleh faham? Okey. Jadi ini unit sama jam. Jadi boleh samakan. Jadi T tolak 10 bahagi 6. Kamu boleh tulis sama dengan 0,5. Ini kamu boleh tekan kalkulator lah. T tolak 10 sama dengan 0,5 tolak 60. T tolak 10 sama dengan, jadi kamu boleh tekan kalkulator. 0,5 tolak 60. Jadi jawapan ialah 30. Okey. 30. Jadi T sama dengan 30 tambah 10. Jadi T sama dengan 40. Okey. T ialah dalam unit. Ikut soalan. T ialah dalam unit minit. Jadi maksudnya sini sudah jadi minit. Okey. Berikut. Jadi T sama dengan 40. Okey, ini keseluruhan dia. Ini keseluruhan dia. Ini ialah unit jam. Tapi kalau kita asing tengok asing ini 10 ialah rujuk minit sebab minit kan. Betul? Dan ini T juga rujuk unit minit. Okey. Sebab itu apabila kita ini unit sama jam, jadi kita samakan jawapan di sini, samakan ini. Jadi selepas kita pindah-pindah, di jawapan yang tinggal ialah T. Jadi T rujuk unit dia ialah minit. Boleh faham? Okey, jadi seterusnya B. Huraikan gerakan kereta bagi keseluruhan perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Jadi keseluruhan perjalanan maksudnya dari awal sampai, okey, dari awal sampai akhir. Okey, jadi kamu boleh pakai, okey, imaging ataupun boleh pakai itu rumus. Rumus itu kecunang. Okey, jadi kita tengok maklumat jarak sudah ada. Sebab kita kalau buat huraian mesti ada 3 maklumat. Masih ingat mesti ada jarak, masa dengan laju berata. Jadi jarak kita sudah tahu. Okey, dari awal sampai akhir jadi ialah 30. Okey, 36 km. Okey, jadi 36 km. Masa yang kita ambil ialah, okey, T, betul? T tadi kita sudah cari 40 minit. Okey, 40 minit itu ialah masa. Ataupun kita nak tukar kepada jam. Okey, jam ialah 40 bagi dengan 60. Sebab 1 jam ialah 60 minit. Jadi 2 per 3 jam. Okey, 2 per 3 jam. Berikut. Lepas itu, laju berata. Okey, laju berata.
sama dengan jarak bahagi masa. Sama ada jarak kita sudah tahu 36 km per 23 jam. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 36 bahagi dengan 23. Jawapan ialah 54. 54 km per jam. Okey, jadi ada yang pelajar pakai keturunan, boleh tak? Boleh, tak jadi masalah sebab dia satu arah, okey, pergi. Cikgu saya cakap keturunan boleh pakai untuk satu arah saja, pergi ataupun balik. Jadi ini sangat jelas dia pergi. Jadi boleh pakai tak jadi masalah. Jadi kalau kamu pakai keturunan, jadi ini adalah 00 betul? Dia ada dua koordinat 00. Dan satu lagi ialah B B ialah T tadi kamu cari ialah 40 betul? S dia ialah 40, Y ialah 36. Jadi 40 36. Okey. Jadi ini asing kaitan jenis yang kedua bagi yang pakai keturunan punya. Jadi Y2 tolak Y1 bagi dengan S2 tolak S1. Jadi ini S1 Y1 S2 Y2. Okey, jadi Y2 36 tolak 0 bagi dengan 40 tolak 0. Okey. Tapi ini unit km, ini unit minit. Betul? Sama juga 36 per 40. Jadi ini minit kamu nak tukar jadi jam, jadi mesti bagi 60. Sebenarnya dia tukar ke sini, betul? Sama jawapan dia, betul? Jadi bagi dulu 40 bagi 60, dia jawapan ialah 2/3. Jadi sudah jadi sama. 36 per 2/3. Ini menjadi jam. Anda nampak jawapan sudah jadi balik ke sini ya. Jawapan ialah 54 km per jam. Maksudnya tak kisah kamu pakai mana satu cara. Sebenarnya dia memang boleh betul. Memang boleh dapat jawapan akhir yang betul. Sama ada kamu nak pakai keturunan ataupun kamu nak imagine cari maklumat dari graf. Okey, pun boleh, tak jadi masalah. Okey, tak ingat sekali lagi yang terakhir, ingat keturunan hanya boleh dipakai untuk satu arah sahaja. Jadi sekarang boleh jawab soalan huraian okey, encik encik Yusri membantu kereta, betul? Dari rumah sepanjang perjalanan dari rumah ke tempat kerja. Okey, sejauh tadi sudah tahu kan, sejauh 36 km dengan laju berata 54 km per jam. Dalam tempoh tulis 40 minit lebih sesuai, betul? Okey, kalau kamu nak tulis 2/3 jam pun boleh lah. Tapi 2/3 pecahan kurang cantik, betul? Jadi pakai 40 minit sudah cukup. Jadi kita sudah siap latihan praktis kendiri 7.1b. Jadi kalau kamu suka video Cikgu Ko, jangan lupa subscribe video channel Cikgu Ko dan like, share, dan jangan lupa buka lonceng di tepi. Jadi video hari ini sampai sini saja. Jadi kita jumpa pada video yang seterusnya. Okey, bye bye.